Assalamualaikum and hai semua, welcome back to Makmal Kita channel edisi sharing knowledge. So hari ni saya nak kongsikan dengan korang satu sifir mudah untuk korang uruskan gaji korang. Apa sifir tu? 50, 30, 20. Korang nak tahu apa sifir tu? Jom layan video saya. Sifir 50, 30, 20 ni sebenarnya satu sifir yang sangat mudah dan semua orang boleh ikut insya-Allah. So ini adalah asas Dia sebenarnya banyak sifir untuk kita manage kita punya gaji. Ini yang pertama yang saya kongsikan dengan korang, 50, 30, 20. So apa benda tu? 50% adalah biasanya kita letakkan dalam keperluan kita orang, ataupun kita panggil bahasa Inggerisnya sebagai needs, keperluan Apa keperluan korang? Satu, pertama mesti korang nak makan setiap bulan, nak serah anak isteri kan, keluarga korang tu, so kena ada portion pertama adalah untuk makanan. Kedua, benda ni benda asal dalam kehidupan kita ada benda asal dalam kehidupan. Keduanya adalah rumah, tempat tinggal, penginapan. So rumah ni semua orang kena ada Kalau tak ada rumah nak duduk mana kan, tak kira korang sewa ke, korang beli ke, terpulang pada korang So biasanya kalau awal-awal kita kerja, kita tak adalah rumah terus kan. So makan beberapa tahun, kita kumpul dulu duit dalam KWSP. Nanti saya akan kongsikan berkenaan dengan KWSP pula insyaAllah untuk next episode lah. So korang ada tempat tinggal. Yang ketiga, korang kena ada kenderaan. Kenderaan kat sini bukan bermaksud korang kena beli kereta. First day masuk kerja, cukup bulan tu dapat gaji, terus pergi showroom, tempah kereta, beli kereta, idaman korang. Bukan Kenderaan ni membawa maksud beli kenderaan sendiri, tak kisah basikal ke, motor ke, kereta ke, itu terpulang. Dan satu lagi adalah penggunaan kenderaan awam, sama ada korang nak guna Grab, korang nak guna teksi, bas, kereta api dan sebagainya. Itu termasuk dalam kita punya kenderaan Okey, kemudian korang punya utilities sama ada bil air, bil elektrik, bil telefon, semua ni adalah keperluan kita. Sama ada kalau kita sewa rumah, dia dah include dalam tu, tu rezeki tu. Jarang kan, biasa kalau kita sewa rumah dia tak include lah. Mana korang kena bayar sendiri bil elektrik dan bil air setiap bulan. Sama juga dengan bil internet korang. Handphone kan, pakai handphone semua sekarang ni, semua pakai smartphone dan ada internet. So benda tu adalah keperluan korang. Dan yang kelima adalah biasanya orang baru masuk kerja ni, siapa yang akan datang cari dia? Orang insurans. So kalau contoh korang ada ambil health insurance, so benda tu akan termasuk dalam korang punya utility. So kat situ ada 5. Saya ulang pertama sekali, korang ada makanan, belanja untuk makanan. Yang kedua, korang ada rumah. Yang ketiga, korang ada kenderaan. Yang keempat, untuk utilities. Dan yang kelima adalah untuk health insurance. Ni korang ambil ni pilihan untuk baru-baru kerja. Biasanya untuk baru-baru kerja, ada juga yang belum ambil, tunggu dah stabil sikit baru ambil, itu terpulang lah. Tapi ada tanya selera lah. So 30% ni saya tak nak sentuh dulu. Saya akan sentuh untuk portion yang terakhir. Saya akan sentuh yang 20% yang terakhir. 20% ni apa? 20% ni adalah saving korang, financial untuk masa tua korang. So siapa yang dah start menabung awal, ini benda yang paling baik. Korang start kerja dah pandai simpan duit, insya-Allah korang ada planning untuk dana pencen korang ataupun korang nak pencen awal. Okey, benda tu nanti kita akan kupas untuk next video. Macam mana planning, macam mana dari segi pelaburan, macam mana pengurusan wang KWSP kita, insya-Allah saya akan kupas. Saya akan share daripada pembacaan saya dan pengalaman saya dari video akan datang. Untuk saving juga, saya ada baca satu artikel mengatakan kalau kat US ni, dia ada yang company yang tak bagi pun KWSP, tapi kat sana dia tak panggil KWSP dah, dia panggil 401/K. Benda tu adalah share daripada pekerja yang akan dimasukkan dalam dana persaraan korang. Macam Malaysia ni, kita perkenalkan KWSP. So better lah korang yang kerja, baru kerja, antara benefit yang korang kena tengok adalah korang kena cari company yang akan bayar korang KWSP tu, portion KWSP. So biasanya untuk pekerja ni 11% adalah share daripada pekerja tu sendiri. Sekarang COVID offer 9% kot, macam tahun lepas 7%, tahun ni dia naikkan 9%. Dan siapa nak macam 11% pun tak ada masalah. Dan biasanya share daripada company juga, biasanya dia akan beri sebanyak 13%. So kat situ korang dah ada saving lebih kurang dalam 24%. Yes, betul, 24%. Dan 24% dah masuk dalam saving tu. Tapi dana saving ni dah ada 20% tu, dan benda tu 23% tu, 24% tu. So dana 24% yang KWSP korang tu tidak boleh diambil selagi korang tak sampai umur
55 tahun ataupun korang tak sampai 1 juta. Boleh dapat ke? InsyaAllah lepas juta baru boleh ambil Jadi kat situ korang dah ada pengurangan. Contoh daripada 20% sebenarnya 11% korang dah letak di kat KWSP. Jadi ada balance 9% sebenarnya. Itu adalah kegunaannya untuk sebab 9% tu kita guna untuk dana kecemasan emergency. Emergency ni nak guna bila? Bukan untuk berjoli Emergency ni kita akan letakkan dalam portion 50% ataupun portion 30% tadi. Kalau korang tak ada emergency bulan, jadi 9% tu akan jadi apa? Dana simpanan korang. 30% lagi untuk apa? 30% adalah kehendak kita. Contohnya korang nak pergi kerja tak perlu pakai kereta pun, kerja sebelah rumah je, office korang sebelah rumah kan, tak perlu pakai kereta, kereta jarang-jarang pakai, tapi keinginan nak pakai kereta juga, beli kereta sebiji. Nak beli kereta macam mana? Ikut gaji korang. InsyaAllah nanti saya akan share kereta yang sesuai dengan gaji korang. So itulah kehendak kita kehendak kita nak beli kereta. Tak perlu pun kereta, kalau korang seminggu sekali, sekarang PKP tak pergi mana-mana, ataupun sebulan sekali baru guna kereta, contoh nak balik kampung-kampung jauh, itu kita sewa kereta pun boleh sebenarnya untuk guna sebulan sekali. So kat situ korang tak ada komitmen kereta. So 30% kehendak So 30% lagi apa yang masuk dalam tu, contoh 50% tak boleh support korang punya 50% tu tak boleh support korang punya rumah utilities needs tadi tu. So kita akan ambil dana 30% sebagai dana keperluan kita. Nak shopping pun kita akan ambil dana 30% tu kita transfer ke dalam dana keperluan kita kalau dia tak cukup lah. Dana keperluan ni banyak lah, itu adalah sebenarnya lifestyle. Dana keperluan ni sebenarnya lebih kepada lifestyle. So contohnya kita nak shopping, kita nak beli kereta, walaupun kita tak perlukan kereta tapi kita nak kereta, so dia termasuk dalam dana 30%. Itu kehendak apa yang kita nak. So kalau apa yang kita nak bulan tu tak sampai 30%, balance dia boleh masuk ke dalam account 20% ataupun portion 20% dari dana persaraan ataupun dana simpanan kita. So saya rasa benda ni sangat mudah, semua orang boleh ikut insyaAllah. Sekiranya korang daripada awal lagi, daripada muda lagi dah start menabung, gunakan sistem 50-30-20, insyaAllah dalam masa beberapa tahun korang akan dapat apa yang korang hajati. Contoh dana persaraan, contoh dana simpanan tadi kita ada aim tau, ada aim yang sementara ataupun ada aim yang panjang. Contohnya sementara ni dalam masa 5 tahun korang nak beli rumah, so 20% tu untuk apa? Down payment rumah. Ataupun dalam masa 5 tahun korang nak beli kereta cash, so dana simpanan yang tadi tu kita guna untuk beli kereta cash. So saya rasa sampai sini perkongsian kali ini. Korang rasa video ni bermanfaat, boleh tekan button like di bawah. Korang nak appreciate kerja saya, boleh tekan button subscribe dan butang loceng di sebelah kanan. Hingga jumpa lagi di video akan datang insyaAllah. Saya Mak Amal kita. Assalamualaikum.